sekarang. Okay, so you guys will accept. My name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Kita akan start semula. Assalamualaikum. You guys dalam sesi. Kita share screen kan. Okay, kita rewind baliklah sesi kita. Okay, 10 rahsia kembangkan bisnes. So perhaps you guys yang menonton di YouTube nanti akan manfaat, dan please share this video untuk dapat manfaat yang lagi. Okay, so kita dah settle vision. Kita nak pergi kepada demands. So usahawan-usahawan yang dalam Zoom dan juga dalam FB Live, boleh kita teruskan? Boleh. Alright. Saya mohon maaf lah. Troubleshoot ni problem sangat. Allah nak uji ni, maksudnya Allah sayang. Okay. Saya selalu tak main siapa tahu. Kalau saya dapat ujian ni, ada ni rezeki Allah nak bagi ni akan datang ni. Tapi saya tak tahu benda. Right? Tapi Allah nak uji dulu. Kalau ini pun you tak boleh nak sabar, alright? Atau sabron, atau sabar, okay? Macam mana you nak dapat rezeki tu? Alright. So jom kita teruskan. Poin kedua, macam mana you nak kembangkan bisnes adalah melalui pelanggan. Atau nama lain dia, bahasa mudah dalam bahasa technical business sebenarnya adalah demand atau permintaan. You kena tahu dulu siapa yang minta. Syulah pelanggan. Dan bila pelanggan, tolong tulis dalam buku nota you. Dalam buku nota you tak boleh ada semua orang. Alright? Semua orang pelanggan saya. Alright? Pelanggan saya semua wanita. Tidak. Everyone means no one. Tolong tulis dalam buku nota you. Everybody means nobody. It's not everyone boleh jadi pelanggan. Right? Ya, dia mampu, tapi mampu tak dia nak membeli dalam kuantiti yang banyak. Okey, dia boleh, tapi mampu tak dia nak beli harga yang mahal, kualiti yang terbaik. Contoh produk you harga dia RM30. Kalau you offer produk RM500, mampu tak dia nak ambil kualiti tu? Atau pelanggan you mampu tak nak repeat every month? Lagi bagus, dia repeat every week. Okay, dalam sesama. Okay, timely ni maksudnya dia boleh jamin you setahun I akan pakai produk you sahaja. Atau nama lain dia, ini yang another scope lah yang you kena consider. Mampu tak pelanggan you yang sekarang dia recommend kepada orang lain, dia advocate kepada kenalan dia, dia influence inner circle dia untuk ambil produk. Right, itu dinamakan marketing cycle. Okay, so kat sini I nak you guys faham, dalam pelanggan, dalam bisnes pelanggan mustahak, tapi lagi mustahak permintaan pelanggan. Boleh tulis dalam buku nota. Alright, pelanggan saja pentinglah sebab pelanggan ada duit tu, tapi nilai duit tu disusuli dengan permintaan. Dia nak ambil dalam kuantiti banyak, atau dia nak ambil, dia mampu ambil satu tapi bayar harga premium, atau dia mampu repeat sekerap mungkin, atau dia mampu janjikan I ambil kat you tempoh 12 bulan, I tak nak ambil kat orang lain dah. Alright? Atau dia mampu untuk advocate kepada orang lain. So you kena consider all these things kalau you nak kembangkan bisnes. Boleh-boleh? Alright, kalau boleh tolong type nombor 3 kat ruangan chat room. Okay. Fantastic, Tuan Anas, Puan Hamama, Puan Nuraina. Tuan Dito Najib ada, right? Puan Adila, Puan Miss Penny, Puan Aman Cemil kita. Okay, fantastic semua dekat sini. Alright, let's continue. Alright. Nombor 3, dalam bisnes, in order to grow your business, sangat penting you consider 3 keadaan. Alright. Saya nak tanya kat sini, siapa yang ada premis? Boleh type saya kat ruangan chat room. So, berapa ramai yang ada premis? Sebab ini penting untuk yang ada premis. Okey. Tak bermaksud tak ada premis tak penting. Kita akan bantu yang premis dahulu, kemudian kita akan bantu macam mana yang buat secara online. Alright. Puan Hamama ada premis. Okey. Puan Azlina. Alright. Oh, saya lupa. Tolong bagi tahu premis tu kat mana? Lokasi premis. Alright. Contoh, my area Setia Alam. I duduk kat Setia Alam. So premis saya type Setia Alam. Puan Hamama kat mana? Contoh, dekat Bukit Katil. Contoh, Bandar Seri Putra, Kajang. Okey. Felda Pasir Raja, Kulai. Okey. 2 orang je. Nombor 3. Okey, nombor 3 ni Puan. Geographical. Okey. Ni baru yang ketiga tadi. Okey, jangan risau. Ke yang slide sebelum tu. Okey, boleh tengoklah slide sebelum tu. Kepada usahawan yang ada premis, please listen carefully. Alright. You tidak boleh buka sebarangan premis you dekat mana-mana. Alright. This is super important untuk you grow you punya business. You kena faham beberapa keadaan.
Saya ambil 3 basic dahulu, iaitu pertama adalah strategic areas, nombor 2 adalah traffic, nombor 3 adalah population. Alright, saya ambil contohlah. Puan Azlina boleh unmute sekejap? Saya nak bertanya Puan Azlina. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Puan Azlina buat bisnes apa Puan? Saya buat bisnes Timmy Mini Burger, frozen dan juga yang siap masak, ready to eat. Oh, mini burger. Okay. Yes. Puan, do you mind to share your phone number? 016 Okay. 351 3214. Okay. Saya dah tolong Puan Ina kita untuk rename Terima nama kasih dia. Tuan Timmy. So dari saya tengah drive, so saya sampai rumah tak sempat nak rename. Alright. So Kita first masuk. learning. This is what we call personal branding. Orang Yes. tak kenal you selagi you tak kenalkan diri. Alright. So you kena kenalkan diri. So kepada usahawan yang belum rename nama, sila rename nama anda. This is super important ya. Alright, Puan Azlina. You buka kedai dekat mana tadi? Bandar Seri Putra Bandar Kajang. Seri Putra, ya. Okay. Dah berapa kedai you ada? Premis yang saya maksudkan tadi tu, actually saya sewa satu rumah teres untuk dijadikan saya punya operasi perniagaan di sana. Okay. Alright. So sebagai operation center sajalah. Ya. Okay. So this is bonus untuk Cik Ina kita kalau you nak buka premis. Cik Ina tolong tulis benda ni. Strategic areas. Bermaksud you, okay. First thing first, kita mulakan dengan population lah. You kena tahu dulu, contoh dekat Kajang, you kena kaji dulu. Cuba Wikipedia, cuba Google. Dekat kawasan yang you nak buka tu, berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu populasi manusia. You kena faham tu dulu. Alright. And kalau you Wikipedia, dia ada detail sedikit. Alright. Kalau you kaji pasal population, total population, lelaki berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, perempuan berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Dia ada pembahagian. Okay. Elderly, right? Elderly, lepas tu middle age dan juga youngster dan juga babies. Right? Dia ada pecahan dia, kategori umur. Orang berumur, middle age dan juga teenagers and so on sampai lah baby. Dia ada pecahan-pecahan dia. Right? Bila you tengok number ni, ini dinamakan data. Right? Puan Lina kena faham data. Kalau produk you mini burger, Puan Lina jual kepada siapa Puan? Saya merupakan stokis utama. So saya punya target, saya kembangkan saya punya network and saya ramaikan team agent. Alright. And then untuk Agent pelanggan tu pula. Kepada? Ya. Agent untuk target kepada siapa? Nak menjual kepada? Target saja lebih kepada agent golongan wanita. Okay, sebab mini burger ni memang wanita yang lebih suka banding lelaki. Dan kebanyakan saya punya team adalah si rumah. Okay. Dan, semua tu dan juga adalah ada juga yang berkerjaya seperti saya sebab saya pun buat bisnes secara sambilan. Alright, fantastic. Puan kerja apa Puan? Saya kerja di salah sebuah kilang baja di Pelabuhan Kelang. Alright, sebagai? Saya bahagian pengurusan, sekretari kepada ketua pegawai eksekutif. Alright. So you bahagian management, alright? Ya, betul. Management eksekutif, setuju? Ya, betul. Itulah spesifik target. Target you, target kepada profession terus. Jangan target kepada suri rumah, jangan target kepada wanita. Okay. Right? Sebab kenapa? Dia everywhere dan susah you nak kejar mereka. Right. Right? Kalau you tahu, management eksekutif. Bila you datang dekat Klang area, management eksekutif, okay, ada 100 orang. Tak ramai tapi you senang nak jual kepada mereka. Kenapa? Sebab you tahu kemampuan gaji dia, you tahu keinginan dia, you tahu kemampuan dia. Dan bila you target conversion rate, dia tak adalah blue tick, conversion rate at least more than 20%. Daripada you go for everyone, Allah tak ada siapa lah nak beli produk aku, Allah ekonomi dah tak cantik lah, Allah inflation, Allah ni semua salah Perdana Menteri. Tiba-tiba, right? Padahal sebenarnya kita salah target. Okay, so kat sini saya nak bantu Puan Ina kita. Mana Puan Ina? Hilang dah. Puan Ina? Alah, hilang dah Puan Ina. Okay, tak apa. Right, since Puan Ina dah hilang. Okay. Sempat lagi bisnes. Fantastic. Okay. Tak apa. Kita tinggalkan dulu Puan Ina. Sebab saya potong beberapa maklumat sebenarnya kepada Puan Ina. Kepada you guys yang ada premis, for sure you kena dapatkan data, population. So bila you dapatkan data, contohlah macam Puan Ina dekat Bandar Seri Putra. Bandar Seri Putra, kat mana yang ada strategic area?
Contoh. Maaf Tuan Kimi. Sorry. Ya. Tadi ada Siapa tu? panggilan masuk. Azlina. Okey. Okey. Okey, selamat kembali. Welcome to Malaysia. Alright, Puan Azlina. Alright. Sorry. So, okey tak apa. Puan Lina, strategic areas agak-agak dekat Bandar Seri Putera ni kat mana yang you nak target? Strategi area saya setakat ini di kawasan Bangi, Kajang dan juga Putrajaya kerana potential buyer sangat tinggi di 3 lokasi ini. Bangi which area? More specific. Bandar Seri Putera, Bandar Baru Bangi. Saya Bandar Seri Putera sebelah je dengan Bandar Baru Bangi. Okey, dan daripada lokasi saya nak ke Putrajaya pun dalam lebih kurang 10 ke 20 km. Alright. Macam mana kita nak apply your things, your method dalam my slide sekarang? Alright, strategic area. Bandar Baru Bangi. Okey. Puan pernah pergi yang sebelah roundabout Bangi tu ada Anur Hospital. Apa nama kawasan tu? Anur Hospital. Ya, betul. Okey. You target kepada Bangi Gateway. Ini saya bagi blueprint terus Puan target kepada Bangi Gateway untuk buka satu premis. Sebab kenapa? Dalam Bangi Gateway sahaja, those area you dah boleh kaji population. Orang yang memang buka office dan juga berniaga di situ at least ada lebih kurang 3,000 orang. So you ambil 20%, saya bagi you guys number so that you guys senang nak kira. 3,000 kali dengan 20%, so you ada 600 customer yang mampu untuk membeli produk you at least every month. Saya nak tanya, Puan, berapa harga produk you kalau you menjual? Berapa harga? Yes. Saya jual yang satu box tu ada 25 biji, RM55. RM55 kali dengan 600, at least dalam kawasan Bangi Gateway saja Puan ada RM33,000 sebulan. Okey ke Puan? Okey sangat. Itu dinamakan strategic area. Bila you tahu siapa dalam kawasan tersebut yang permanently stay kat situ. Ni belum kira trafik keluar masuk Right? Ni belum kira trafik keluar masuk. Yang datang singgah, datang nak membeli belah dalam Bangi Gateway and so on and so on. Trafik, kenapa kita kena tahu trafik? You kena tahu. Kalau Bangi Gateway, dia akan pack pada pukul berapa? Oh, lunch hour dan juga maghrib. Oh, kalau hari dia pack pada hari Jumaat, Sabtu sahaja. So, you tahu kat situ adalah you punya jackpot. Itulah gunanya geographical untuk kembangkan bisnes you. Dapat? Kenapa 20%? Okey. Sebab kita pakai Pareto Law. Right? Pareto Law ni saya tak tahulah kenapa dia tahun 1500 Masihi. Alright? But most of calculation, kalau you tak dapat 80%, you akan dapat 20%, more or less. Tak dapat 20%, dapat 80%. Jadi semua dah worldwide lah pakai. Kenapa kita target 20% saja? Sebab market sekarang tak susah untuk you target 80%. At least lah 20% kejar. Kadang-kadang dapat dalam 14%, kadang-kadang dapat dalam 15%, kadang-kadang dapat dalam 10%. But try to achieve 20%. Perhaps membantu Puan Ashiki. Alright, so far ada soalan bahagian sini? Oh, ni tengok khusyuk je ni. Ni lain tau, khusyuk lagging dengan khusyuk tak faham. Dengan khusyuk faham. Alright, saya risau juga kadang-kadang ni. Okay. So, kalau siapa yang faham, type nombor 1 dekat ruangan chat room. Saya tahu berapa ramai yang faham. Thank you Puan Hamamah. Alright, Puan Anas, Puan Hamamah, Puan Nur Aina, Puan Lina. Siapa lagi? Puan Huda, lepas tu ada ayam goreng. Siapa ayam goreng ni? Alright, tolong rename nama anda. Terkejutkan saya dah kena goreng pun boleh rename ni. Dia boleh type dekat sini. Okey. Jangan sampai abang cemil gorengkan anda lagi. Alright, kita teruskan. Seterusnya adalah SWOT analysis. Okey, SWOT analysis. Apakah S, apakah W, apakah O, apakah T? You boleh tengok dekat screen. Strength, weakness, opportunity dan juga traits. Kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Alright, so dalam bisnes you kena identify 4 perkara ni. Percaya tak kalau saya tanya, pernah tak? Okay, saya nak tengok. Kalau you guys setuju, type nombor 1 kat ruangan chat room. Saya nak tengok. Kalau you guys pergi pasar malam atau pasar, you pergi dekat kaunter yang jual air balang. Alright, adalah dalam 10 air balang dijual. Bang, sekejap Puan Fiza dah faham dah. Sabar dulu, belum faham lagi. Relax, saya tak habis lagi tanya ni. Alright, dah jawab dah. Relax, belum lagi. Alright. So, you pergi kat kaunter beli air tu, bang, 10 balang ni yang mana sedap bang? Agak-agak diorang jawab apa? Sedap belaka. Wah, sedap belaka. Semua sedap. Semua sedap. Siapa setuju? Type nombor 1.
Siapa yang pernah dengar benda ni? Semua sedap. Right? So, please jangan guna pakai ayat tu lagi. Sebab ayat macam tu menjatuhkan keyakinan manusia. Puan Lina, burger mana yang sedap? Semua sedap. Memang saya jual ni semua sedap je. No, jangan lagi cakap macam tu. Okay. Sedap semua. Lepas tu sendiri confused. Betul. Alright. Lah sendiri bawa balik. Minum sendiri. Kalau tak ada siapa nak beli. Kalau saya suka cakap ni, hot selling saya satu produk tu. Saya ada 3 produk. Saya akan cakap hot selling. Yes, fantastic. Dan biasanya customer akan terinfluence apa yang kita cakap. Dia akan trust kita untuk pilih yang kita offer yang hot selling tu. Betul. Okey, betul Puan Lina. Betul juga Tuan Saiful. Okey. Cara yang terbaik untuk bagi tahu, untuk menjawab soalan tadi tu adalah this one best seller. Right? Yang ini paling banyak orang beli hari ni. Right? Yang ini kita punya produk baru. Dan you janganlah tunjuk semua. Kalau ada 10 tu 10 you tunjuk. Tidak. You pilih at least 3. Maksimum pun 3 lah. Supaya dia dapat membuat keputusan. Contoh, jual insurance. Okay. Saya tak tahu lah insurans apa. Okay. Berapa umur you? Apa profession you? Okay. Kemampuan you ambil yang ini dulu. Lagi 2 tahun saya suggest you ambil yang ini. Alright. Sebab syarat untuk buat sale adalah offer mana yang dia mampu beli. Bukan mana yang you nak dia beli. Beza Alright. Kita berniaga, dia kena beli yang ni perlu beli ni, kalau beli ni komisen aku dah tak payah kerja lah 80 tahun. Right? Bisnes apa tu kan? Right? You kena offer yang mana orang tu mampu beli. Barulah dia membeli. Alright. So SWOT. Kenapa perlukan strength? First, you kena identify yang mana best selling, yang mana satu paling banyak orang beli, yang mana satu, and so on and so on. You kena tahu sebenarnya nama lain adalah atau dalam nota USP. Unit Selling Proposition. You kena tahu tu dulu. Right? You kena tahu dulu unit selling proposition. Apa kekuatan produk you? Dan bila ada kekuatan, automatically akan ada kelemahan. Tetapi saya nak tanya, kelemahan ni kena bagi tahu ke? Saya nak tanya, kelemahan ni kena bagi tahu ke orang ke? Tak perlu. Kelemahan ni tak perlu. Okay. Kenapa kita kena kenal pasti? Kenapa kita kena identify kelemahan? Supaya kita tahu kat mana yang nak ditambah baik. Supaya kita tahu kat mana yang boleh kita betulkan, kita lajukan. Supaya kita tahu kelemahan tersebut tidak memakan diri kita. Tidak merosakkan sale kita. Tidak merosakkan relationship dengan klien. Kena identify dahulu. Alamak, kelemahan baru lah, I baru dapatlah swing. Iaitu barang yang I hantar lambat 2 minit. 2 minit ada setengah klien consider lambat sangat dan aku tak nak lagi beli dengan kau. Alright? Itu adalah kelemahan yang you kena counter. Yang you kena fix problem tu. Itu kelemahan. Opportunity. Contoh, saya nak beritahu pada you guys yang nak ada agent. Okay. Siapa yang nak ada ramai agent lagi? Type nombor 8 kat dalam chat tu. Saya tahu berapa ramai yang nak perlukan agent. Supaya saya boleh share the right strategy. Puan Huda, Puan Hamama, Abang Cemil, Puan Anas, Puan Fiza, Puan Ashkin, Puan Ina. Tak ramai. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni nanti dalam 6 orang, 7 orang ni saya PM lah. Okey, jom kita teruskan. Alright. Ramai nak. So, bila you nak ada agent, you kena identify 2 jenis opportunity. Right? You kena pecahkan, you kena fair. Pertama adalah peluang diri you. Kedua adalah peluang agent tersebut. Contoh, tuan Dito kita. Alright, kalau saya ada agent, apa yang bakal saya dapat? Sale akan melonjak at least 8.2 kali ganda. Saya akan dapat memonopoli Semenanjung Malaysia. Saya dapat mengembangkan fokus kepada Sabah dan Sarawak. Itu adalah peluang untuk you. Tapi apa peluang untuk agent? Peluang untuk agent ialah jadi you punya offer dalam poster you. Saya mencari agent yang perlukan side income RM3,820 sebulan dalam masa 2 jam bekerja, contoh. I don't know. Alright. That is the USP. Saya memerlukan anda untuk menjual, saya ingin bantu anda pergi umrah menggunakan duit komisen menjual produk saya. Sebab you target kepada orang yang berumur 50 tahun ke atas. Walaupun you nak ada agent, you kena tahu siapa yang you target. Saya nak open agent kepada semua orang.
Yang datang 2 orang, alhamdulillah. Esok saya open agent kepada semua orang, tak datang. Oi, aku rasa ekonomi Malaysia ni teruk ni sekarang ni. Alright. So, puan-puan, tuan-tuan, bertaubatlah. Alright. So, kat sini saya nak you guys jelas. Nak agent pun ada target. Okay, trade, ancaman. You kena tahu apakah ancaman you. Okay, ini ciri-ciri ancaman. Ancaman adalah perkara yang you tak predict, yang you tak jangka, yang di luar kemampuan you. Contoh, you ada premis, tiba-tiba hujan, itu di luar kemampuan you. You tengah recruit team, tiba-tiba ada satu klien yang dia buat confession dekat social media. Dia mengaku, oh, Tuan Kimi ni dah macam ni, macam ni. Jangan percaya cakap dia. Tiba-tiba ada orang cuba untuk hentam you. Itu di luar jangkaan you. Alright. Tiba-tiba, alright, na'udzubillah min zalik, ada peperangan World War III. Ekonomi semua chaos. Itu di luar jangkaan you. Tetapi, okay, I nak you faham, ancaman ni benda yang you tak boleh nak selesaikan. Tetapi, you boleh kawal. Tolong tulis kat buku tau. Ancaman ni you tak boleh selesaikan, tetapi you boleh kawal. Macam mana nak kawal? Alright, you boleh kawal dengan sistem, you boleh kawal dengan agreement, you boleh kawal dengan database. Tapi tuan, kalau saya buka kedai tepi jalan, tiba-tiba hujan macam mana? Itu gunain database. You dah buat nasi lemak, tiba-tiba hujan. Alright, tengok database you. Assalamualaikum puan, hujan kan? Puan duduk rumah je, saya hantar staff pergi kat perumahan puan, kita hantar depan pintu bilik. Alright, sebab you ada database. You dah pakai database. Database is a queen kalau you tak guna pakai. Hanya simpan je. Kalau you guna pakai, baru dinamakan database is a king. Alright, dapat? Kalau dapat, type dekat ruangan chat room. Dapat. Kita tengok berapa yang faham. Tuan Anas, Puan Hamama. Ai, 2 orang je. Right. Puan Ina, Puan Su, Puan Rana. Okey, ramai dapat. Ada lagging kot. Alright, sorry. Alright. So, saya sensitif sikit kalau lambat. Alright, dia kena fokus dengan saya. Poin seterusnya, dalam bisnes, you akan boleh kembangkan bisnes you kalau you ada you punya master plan. Macam mana nak buat master plan? Okay, master plan ni, you kena ada tempoh, kena ada deadline. Contoh, master plan untuk setahun, master plan untuk 3 tahun, master plan untuk 5 tahun. Allah mak kantoi pula kita punya janggut filter. Master plan untuk 5 tahun. Alright. So, you kena tahu master plan you. Ini you boleh download dekat Google Image. Tekan Google Business Model Canvas. Akan keluar macam mana dekat skrin saya. Alright. Key partner, key activities, all these things. Ayat-ayat ni ayat jargon. Alright. Jom saya bantu anda macam mana untuk marhainkan ayat tersebut. Boleh tulis dekat ruangan chat room. First thing first, bila you nak buat master plan, first kali yang you kena consider adalah customer segment. Alright, boleh tulis dekat ruangan chat room. Dan nak buat master plan, macam mana nak buat master plan? First kali, you kena tahu siapa pelanggan you. Macam mana nak tahu pelanggan? You kena tahu siapa yang nak makan keripik ubi saya. Oh, yang nak makan keripik ubi ni geng-geng masjid. Okey, kita target masjid je. Alright, masjid dekat dalam Selangor saja dah berapa ratus masjid. Itu je dah cukup makan dah sebenarnya. Sampai tak cukup tangan dah. Alright. So, you kena tahu customer segment you. Right? Contoh customer segment. Kat siapa dia? Siapa ni saya lebih suggest profession apa dia? Berapa umur dia? Lepas tu pula berapa family dia, bilangan family. Lepas tu berapa apa bahasa dia. You kena identify customer segment you. Nombor 2. Alright. Bila you dah tahu pelanggan nak apa? You kena tahu dulu you punya produk. Alright, you punya key activities. Okay, apa produk you, apa service you. Alright, you kena tahu dulu benda tu. Selepas sudah tahu benda tu, you kena tahu apa USP produk you, apa kekuatan produk you, atau nama lain dia value proposition. First, customer segment, you kena tahu pelanggan you. Nombor 2, produk you atau key activities. Nombor 3, you kena tahu value proposition. Thank you so much Puan Huda, bantu saya kat situ. Alright. Value proposition atau USP produk you, kelebihan, kekuatan produk you. Dan nombor 4, macam mana channel logistik, macam mana nak sampaikan kepada klien you. I nak sampaikan melalui Facebook, lepas tu kita buat post laju. Oh no, I nak sampaikan, I nak buka booth dekat shopping mall and then directly selling terus. Oh, I rasa I nak pakai agent, itu pun channel.
Nak pakai agent, agent sendiri akan distribute. Alright. So what is your channel? Logistik. Macam mana nak deliver produk you? Alright. So bila dah tahu deliver, alright, you kena tahu dulu customer relationship. Selepas channel, customer relationship. Macam mana nak membuatkan klien suka produk you? Sorry, macam mana buatkan klien faham produk you, klien suka produk you, klien repeat order produk you, klien recommend produk you, klien consistently beli dengan you untuk tempoh sesuatu tempoh lah. Right? Customer relationship. Alright? Dan bila you dah dapat benda ni, okay, you kena tahu pula you punya you tu punya cost structure. Sebab you dah identify dah. Oh, nak buatkan klien repeat order, I kena bagi free gift. Oh, nak buatkan klien yang beli 3 kali ni, I nak kena bagi voucher pada dia. You dah dapat dah gambaran tu. Jom kira berapa kos untuk produk, berapa kos untuk iklan, berapa commission, berapa keuntungan, berapa and so on and so on and so on. So, you kena tahu kos. Right? China, okay, ni saya sebut directly. China kalau nak buat bisnes, Kimi, nak buat bisnes apa? I nak buat bisnes ni lah, bos. Oh, yang rosak sudah kata itu ni. Dia kira. Cara dia kira tu macam tong macam berperang. Alright? Sebab kenapa saya cakap China? Saya dilatih oleh Chinese, to be specific, Cina Bukit. Dan kelompok saya, geng-geng saya kebanyakan Chinese, dan saya dah terbiasa dengan culture mereka. Weh, ni barang baguslah kalau buat bisnes. Itu mereka. Alright? Okay, I think boleh. Dan dia akan tengok apa tau? Dia dah tahu dah cost. Dia akan tengok pula revenue stream. Macam mana kalau I nak menjual? Revenue stream ni nama dia adalah aliran pendapatan. Alright? Aliran jualan. Revenue stream. Alright? So, kalau I jual sendiri, keuntungan contohlah 30%. Berapa nilai? Kalau I ada agent, I bagi commission 15%. Berapa persen keuntungan? Kalau I buat consignment, berapa keuntungan, berapa I dapat? Kalau I jual direct online, e-commerce, marketplace, FB ads and so on, berapa keuntungan? You tahu aliran pendapatan, dari mana duit you masuk. Okay, my suggestion, you wajib adakan 7 punca duit masuk. Alright, 7 punca duit masuk secara online ataupun offline. Okay, secara offline, I nak buat consignment, I nak buat affiliates, I nak buat kat kedai, I nak direct selling sendiri, I jual ke saudara. Okay, ada 4. So, lagi 3, sebab kita nak 7 kan. Lagi 3, you buatlah secara online. I buat dekat Facebook, I buat dekat live TikTok, lepas tu I buat dekat e-commerce, dekat website. Tak naklah jual kat Shopee, sebab kat Shopee dia orang berperang harga. Kat Shopee dia orang selalu pancung harga, rugi nanti. Alright, so I tak jual kat Shopee. I carilah platform yang mampu memberi keuntungan. Bisnes, tolong ayat ni. Bisnes, kalau tak ada untung, itu nama dia kerja amal. Alright, bisnes, kalau tiada keuntungan, itu nama dia kerja amal. Alright, insyaAllah lah, bila alam barzah nanti tu, you paling depan lah. Alright, insyaAllah. Okay, tapi alam dunia, you paling belakang. Alright, sebab kenapa you gagal structure the best template untuk bisnes you. Alright, sebab kenapa tahu? Allah dia wujudkan 2 keadaan. Kecukupan, kekayaan. You nak rancang ni cukup-cukup untuk pendapatan keluarga atau you nak rancang ni supaya keluarga dan diri you kaya. You yang pilih. Alright? Dapat? Dapat ke dapat? Dapat. Alright, fantastic. Okay, awesome. So now, bila you dah tahu aliran pendapatan, bila I nak ada agent, I perlukan key partner. I perlukan individu yang kena berkolaborasi dengan I. Contoh, I buat burger je, I penatlah I nak someone yang handle marketing, seorang yang kepala leader untuk affiliate, ramai dapat. Alhamdulillah. Alright, I perlukan orang yang tukang masak kat dapur. Ini semua key partners. Siapa individu yang wajib ada dekat sekeliling you untuk bangunkan bisnes ni, untuk kembangkan bisnes ni. Alright, so you kena ada benda tu. Alright, so bila you dah ada key resources, last sekali. Alright, key resources ni saya cakap sumber utama. Okay,
Sumber utama, contoh kat sini, kita nak bantu Tuan Anas jugalah. Tuan Anas bagi saya ruang bercakap hari ni, kita nak bantu Tuan Anas. Contoh, ni saya bagi directly untuk kepada siapa yang buat training business, you boleh guna pakai bulan-bulan. Key resources, sumber utama untuk Tuan Anas dapat pergi untuk buat training. Sumber utama adalah Zoom account. Alright, tu punca dapat gather up semua usahawan. Punca utama adalah Facebook untuk marketing purposes. Punca utama adalah contoh adalah trainer-trainer lain untuk you ambil brand orang, untuk mereka ambil followers mereka, untuk mereka dapat benefit sesama, untuk invite, untuk naikkan hype and so on and so on. It's all about collaboration. Alright, untuk apa lagi? Nombor 4, untuk naikkan sales, you perlukan website. So website adalah you punya key resources, sumber kunci sumber you. Alright, untuk you buat personal branding dekat website. Okay, so ni contoh sekejap, I tak pasti my website dah ready belum. Jom kita tengok. KimiAbdullah.com. Ni pun punca key resources saya. Oh, tak siap. Oh, dah siap dah. Okay, alhamdulillah. Okay, key resources saya, website. Siapa Kimi Abdullah? Orang tak kenal. Okay, tengok jalan website dia. Ini adalah saya punya website. Ini adalah key resources. Saya punya key resources, nak yakin korang transport saya dekat Facebook. So you guys boleh tengoklah kat sini, I letak dekat ruangan chat room. Right. You guys nampak kan my screen? Nampak. Alright, fantastic. Okay. So saya letak kat ruangan chat room, nanti bolehlah tengok. Okay. So, jom kita teruskan. Boleh? Boleh. Awesome. Yang seterusnya, okay. Business master plan wajib buat pertama. Nombor 2, wajib refer balik. Kenapa wajib refer? I nak you guys faham, bila you buat bisnes, siapa kat sini yang pernah loss? Angkat tangan. Loss sangat buat bisnes. Tiba-tiba buat macam alamak sedih lah. Terkejut saya, Puan Sumirul. Saya ingat dia angkat tangan, rupanya kepala kucing belakang tu. Correct. So, you kena faham, kadang-kadang kita loss. Bila kita jadi usahawan, kita akan melalui 3L. Pertama loss, kedua lonely, ketiga Allah, saya berlupa dah 3 apa. Tapi biasa akan jadi benda ni. Kadang kita lost. Alamak, aku buat bisnes ni kenapa Kadang kita lost. Tengok balik business master plan you. Kenapa you lost? Oh, no. Aku lost sebab key partner aku tak ada. Aku tak ada partner yang boleh tegur aku. Okey, masukkan dalam key partner. Alright. Aku perlukan someone yang boleh marah aku, yang boleh tegur aku, yang boleh nasihat aku. Oh, key partner ni mentor. Aku perlukan mentor juga sekarang. Alright. Masukkan dalam business master plan. Setakat ni dapat semua? Dapat tak? Dapat. Okay, fantastic. Seterusnya adalah mission. Mission ni benda yang you kena faham, dia adalah related kepada power of one. Bila you nak buat misi, you kena jelas misi you ke arah apa. Okay? Sebab kenapa? Ramai orang dia distracted. Dia diganggu oleh banyak sangat nak. Oh alah, kalau buat bisnes F&B ni sedap, itu pun bagus, ini viral, ini hot selling and so on. Kita rambang mata. Fokus satu perkara dahulu. Power of one. Buat satu persatu. Contoh, saya bantu Abang Cemil kita. Buat keripik ubi. Abang Cemil, boleh unmute Abang Cemil? Jom kita communicate. Okay. Abang Cemil? Okay. Kita minta Abang Cemil unmute, kita nak bertanya. Oh tak boleh, okey kita apa. Puan Sumirul, saya nak tanya Puan Sumirul kat sini. Okey, make sure sorok kucing tu. Okey, Abang Cemil ada. Okey, Abang Cemil dulu. Alright, Abang Cemil, you buat bisnes keripik ubi, betul? Ya, betul. Berapa banyak flavor yang ada? Untuk sekarang ni kita yang sebenarnya adalah perisa, bukan perisa original dan juga perisa pedas. Itu saja? Ya. Alright. 2 perisa ni saja berapa anggaran sale Abang Cemil? Anggaran je secara kasar. Secara kasar 10 hingga 20,000 lah sebulan. Sebulan. Nak saya bantu Abang Cemil? Nak. Alright. Cara nak naikkan sale bukan banyakkan produk. Cara nak naikkan sale begitu dalam buku nota, letak dalam mission. Ramaikan kelompok pelanggan. Alright. You target, contohlah Abang Cemil kita buat jual keripik ubi. Abang Cemil target kepada
peniaga desa, contoh usahawan desa, atau target kepada golongan orang-orang masjid, tambahkan golongan tersebut. Alright, contohlah target kepada orang masjid. Seterusnya, target kepada cikgu sekolah. Make sure cikgu sekolah ni dia bukan beli saja, dia jadi ejen juga untuk jual kepada students. Alright, tugas you nak naikkan sale, ramaikan customer, itu saja, bukan naikkan produk. Sebab bila I nak you guys faham, bila you banyakkan produk, you kena spend masa, spend tenaga, spend duit kepada pertama sekali R&D. Nombor dua, you kena spend kepada market research. You kena faham market you. You kena berkongsi market dengan kompetitor you. Nombor tiga, belum tentu produk you boleh well delivered. Kadang-kadang kilang OEM lambat, kilang OEM tak ikut you punya specification. Kadang-kadang you tak mampu nak jual banyak. Licin. Baik you fokus pada produk yang dah power untuk banyakkan lagi jualan. Itu saja. Faham? Faham, Pak. Alright, fantastic. Terima kasih Abang Cemil. Kita nak Okey, bantu kepada sama-sama. kita nak bantu pada Puan Su Mirul. Puan Su. Oh, Puan Su. Unmute Puan. Alright. Ya, saya. Puan Su buat bisnes apa Puan? Tudung Faleha. Tudung Fareha. Alright. Puan boleh do you mind untuk share your contact number? Contact number. Untuk orang membeli. 013 Kejap. 013. 277 Okey. 3372. 33. 3372. Okey, Betul. fantastic. Saya lupa nak bantu Abang Cemil kita. Saya rename-kanlah siap-siap. Okey. Kerepek ubi. Alright. Okey. Puan Su, Ya. jual tudung kepada siapa? Jangan cakap perempuan. Sebab kalau lelaki. Abang Cemil yang pakai tudung, dia jadi Abang Sajat. Alright. Jual kepada siapa Puan Su? Ada je orang lelaki dia beli untuk gift untuk isteri dia, untuk mak dia, ada. Okey. Boleh tak kita spesifik profession apa yang you target? Kita petik satu lah. Perempuan. Itu bukan profession, itu jantina. Jantina pun dah banyak sekarang. Dia bukan lelaki perempuan je. Dia dan lain-lain. Alright. So, saya bantu Puan Su. Alright. Puan Su, you boleh letak yang you target dalam main plan adalah cikgu sekolah. Cikgu sekolah tu pun you boleh spesifik. Cikgu sekolah menengah, cikgu sekolah agama, cikgu sekolah rendah, cikgu sekolah tadika atau lecturer. Itu pun lebih spesifik. You boleh target dahulu. Pertama main plan, cikgu sekolah. Contoh sekolah rendah lah. Alright. Alternative plan, nombor 2. Sampai tulis nota, poin kedua adalah alternative plan. Kalau anda kata I jual dekat cikgu sekolah, minggu ni I target jual cikgu sekolah je, sale bernilai RM3,000. Tak capai KPI. Guna pakai alternative plan. Alternative plan, Puan Su target kepada frontliner. Frontliner pun besar. Target kepada akak polis. Alright, target kepada akak polis je. Polis pun besar. PDRM, trafik, polis narkotik, polis jenayah, under apa? Special branch, polis apa yang nak target? Alright, itu kena spesifik. At least alternatif ni I target dapat 1,500 je. Tak dapat juga 1,500 dalam tempoh 3 hari sebab dia letak KPI 3 hari. Kita letak contingency plan. Pelan kecemasan. Pelan kecemasan saya target kepada imam-imam masjid. Contoh, alright, untuk jual kepada anak-anak perempuan dan juga isteri mereka. Imam, alright, sekarang ni aurat normal, wajib tutup, tetapi biarlah cantik dipandang. Contoh, sebab imam, betul juga tu, aku pun nak, yelah cantik lah kan. Sebab kuasa membeli adalah pada lelaki. Okey, nak tahu kenapa? Nak tahu Puan Su? Kuasa meminta pada wanita, kuasa duit pada lelaki. Sebab tu you letak pada contingency plan. Itu dah paling teruk dah, macam dah tak tahu nak jual kat siapa, jual kat lelaki. Specifically profession dia adalah imam. Specifically profession dia adalah contoh lelaki lain target kepada doktor. Doktor lelaki saja. Specific by profession. Exit plan. Exit plan macam mana? Exit plan, I nak kerahkan semua ejen-ejen I buat sale. Nak counter balik mana yang I tak
tak dapat nak buat sale. Mungkin sebab you tak sihat, mungkin sebab you melancong, mungkin sebab you tak ada mood, mungkin sebab you lonely and so on. Right? Itu exit plan. Itu strategi untuk jualan you. Macam mana nak kembangkan bisnes, kembangkan jualan. Dapat dapat? Baik. Boleh pensel? Boleh. Inilah bonus siapa yang on camera. Okey, siapa yang rename nama, saya bantulah. Lepas ni nak bantu Puan Nur Aina pula dengan Puan Asyiki. Okey. So, boleh tak ambil telefon pula. Ambil telefon you, okey, scan dekat ruangan skrin sekarang. Alright. Saya nak you guys dapat lagi banyak manfaat, lagi banyak value dekat my YouTube channel. Alright. Bila you scan, dia akan bawa ke YouTube channel. Kenapa saya nak you tengok my YouTube channel? Kat situ ada strategi macam mana nak rekrut, macam mana nak kembangkan tim, macam mana nak handle tim tak perform, tim bergaduh, tim menghasut sana sini. Alright, macam mana you nak naikkan sale, macam mana nak jual secara offline, semua ada kat YouTube channel. Alright, saya bagi free sebab saya nak you guys belajar. Alright, dia akan bawa ke sini. This is my YouTube channel. Okay, kat sini juga you boleh dia akan bawa ke home lah basically. Alright, home ni nanti you boleh tekan button subscribe. Saya siap. Okay. Saya letak kat ruangan chat room lah YouTube channel saya. Alright. You boleh tengok macam-macam perkara saya share secara percuma, rajin tak rajin saja. Alright. Okay. Boleh subscribe terus dan please ambil ilmu ni dan apply. Kalau you nak share, you share lah. Alright. Okay. Ada satu training baru. Okay. Ni staff saya dah masukkan. Cuba tengok INB Advanced Mentoring. Ini sesi semalam petang. Kalau you nak target jual kepada puluh juta ringgit, you wajib tengok bisnes saya ni. Alright, ni saya bantu one of my friend lah. Siapa yang pernah tengok kartun Omah Hana? Tutup kipas semua Tutup kipas semua. Alright, siapa yang pernah tengok kartun Omah Hana? Alright. Ramai rupanya tak on video. Oh, okay, tak apa. Saya bantu sahabat saya yang basically dia own business Omah Hana. Alright, tapi dia buat sekarang ni nama company baru Durio. Durian Digital, Omah Hana punya, dari satu Durio Plus. So macam mana kita nak develop business Durio Plus untuk dapat at least satu produk dia dijual RM80,000. Satu klien dia wajib bayar RM80,000. Alright, tapi kita tak target dalam RM80,000. Kita target at least dia boleh buat dalam juta-juta. Alright, you kena tengok training tu. Bila nak tengok? Bila you memandu, bila you memasak, bila you tengah siram pokok ke, you know, tengah nak aku ada race lah lepas ni, sambil race tu dengar podcast. Alright, terpulanglah pada you guys. Okay, so boleh saya teruskan? Boleh. Alright, fantastic. Ini just nak bagi manfaat kepada you guys. Alright, seterusnya, okay, adalah alright, network. Nama lain dia adalah circle. Dalam bisnes, in order to grow you punya bisnes, you wajib ada orang yang betul dalam bisnes you. Siapakah orang yang betul? Ada 8 kelompok yang wajib duduk di sekeliling you. Ini saya pernah share dekat saya punya post. I think 2 weeks ago pun. Kelompok pertama adalah kelompok agama. Wajib ada at least 8 orang yang rapat dengan you punya BFF ni adalah salah seorangnya adalah orang yang kuat agama atau pandai agama. Right? Kenapa? Penting gila. Kenapa? Sebab kita akan kadang-kadang terlari sikit akidah kita bila buat bisnes ni. Aduh, hai. Bisnes ni teruk lah apalah. Hai Allah ni macam-macam lah buat kat aku. Alright? Hati-hati ya. Right? Kadang-kadang kita dapat rezeki. Kita kurang tau. Kita kurang satu perkara. Yes, dapat pun close klien ni RM20,000. Nasib baik aku pakai idea ni. Alhamdulillah. Nasib baik idea ni muncul dulu. Beza cara appreciation ni. Right? Sebab tu kena ada orang yang pandai untuk ingatkan you, advise you. Okay, ini I nak share satu perkara lah. Ini I dapat daripada my friend. Siapa yang nak dapat tips kekayaan daripada sahabat saya, type nombor 3 kat ruang macam ni. Saya nak tengok berapa ramai yang nak. Tuan Anas, rahsia kekayaan dari sahabat saya. Okey, ramai. Puan Huda, Puan Fiza, Puan Adila, Tuan Dito, ramai. Okey, saya dah tak nampak dah ramai sangat. Alright.
sahabat saya ni, dia ni humble je, Tuan Haji ni. Right, saya pergi satu coaching program, dia duduk sebelah saya. And dia adalah top penghulu, saya adalah secretary program tersebut. Dia ni relax gila. Pergi training pakai jubah je. Alright, tapi gelak dia boleh tahan lah. Gelak dia happy sangat. Oh, dalam hati orang tua ni mesti jarang gelak. Alright, sebab dia mungkin stres kot kerja dia. Dia punya bisnes sangat-sangat successful. Hari pertama saya nampak datang pakai Range Rover, hari kedua pakai Jaguar, hari ketiga pakai Mercedes. Alright, kaya dia, ya Allah, hai. Alhamdulillah. Saya tanya dia, Tuan Haji, apa amalan Tuan Haji? Saya tanya simple je. Right? Saya pun nak kaya dengan macam Tuan Haji. Mula saya bukan mengeluh lah, saya mengadu. Ji, bisnes saya ni macam ni, Ji macam ni. No, Kimi, stop it, shut it down. Relax. Kau jangan mengeluh-mengeluh macam ni, Kimi. Allah nak uji kau ni. Dalam hati aku bukan mengeluh, sebenarnya macam nak mengadu, right? Tapi perspektif tu berbeza sebab cara penyampaian kita tak betul. This is super important kalau you nak communicate, cara penyampaian you kena tambah baik. Oh, okay Kimi, ini yang you kena tambah baik. Inilah kelemahan you. So, I tambah baik kat situ. Ji, macam mana nak kaya macam Tuan Haji? Kimi, dalam Al-Quran ada nyatakan, kalau you sedekah, you buat satu perkara, Allah gandakan pertama sekali 7 kali ganda. Selepas 7 kali ganda, kalau amalan you powerful, Allah akan bagi 100 kali ganda. Ada orang cukup aja, ada orang kaya. You jadi cukup sebab Allah bagi 7 kali ganda. You jadi kaya gila sebab amalan you. 100 kali ganda you dapat tu sebab amalan you. Ji, apa amalan you? Ini jangan lupa bangun awal. Alright, solat sunat sekian. Itu pertama. Jangan lupa sedekah sekian. Kimi, jangan lupa senyum sekian. Kimi, jangan lupa bagi salam. You yang bagi salam dahulu, bukan orang tu bagi salam pada you. Sekian. Jangan lupa jaga anak-anak yatim. Jangan lupa jaga parents you. Jangan lupa jaga adik-beradik you. All this advice, I dah pernah dengar dah. Biasa je. Right? Cuma dia akan jadi luar biasa kalau you nampak perbezaan kalau you buat. Macam, ni aku dah pernah dengar ni. Okay, tak apalah, try je lah buat. Mungkin kurang sikit kot cara tu layanan dengan adik-beradik. So, I try lah dengan adik-beradik. Adik I lalu, makanan dulu, sekali-sekali sama-sama. Simple je, ajak je. Alright, ibu, apa ni tak ada apalah, ni adalah jagung bakar je. Macam tak tahu nak buat apa. Biasa datang tangan kosong kan, hari-hari datang. Alright, kali datang jagung bakar, esok goreng pisang, esok pula air nanas. Very simple je. Mak kita happy. It's very simple things. Alright? You dah nampak sikit lah, tiba-tiba ada orang call. Coach, saya tengah cari job lah. Ada tak kerja kosong kat situ? Dia ni power ni. I suka ni dia punya profile. Dia punya skill bagus ni. Okay, I offer you terus. Boleh masuk terus this week. Alright? You never know. Alright? So, Haji ni, dia bagi banyak sangat tips tentang macam mana nak kaya. Tapi, you takkan kaya kalau you tak buat secara konsisten. Alright? Orang boleh buat one time, second time, third time. Kita nak konsistensi. Dapat? Dapat ke dapat? Macam ceramah agama pula. Ini bukan kelas agama ya. Saya bukan ustaz ya. Okay. Saya hanyalah orang handsome yang biasa. Tiba. Okay. So, kat sini nak guys faham, agama wajib. Nombor 2, bisnes. Cari circle yang power dalam technical business. Dia ni bagus dalam menjual, rapat dengan orang tu. Dia ni bagus dalam branding, rapat dengan orang tu. Jadikan best friend. Ketiga, jadi rapat orang dengan yang ada semangat dia luar biasa. Alright, yang dia punya motivation dia power. Dia kena contohlah, macam ni nak tengok I pernah tengok seorang individu ni, dia naik kereta accident. Biasa kalau kita accident kita macam mana? Kita ada dua keadaan. Bodoh gila dia ni bawa macam ni. Kita terus macam ya Allah, macam mana rasuk setan. Nombor 2, astagfirullahalazim, ya Allah, sedih. Mamat ni dia buat macam ni tau. Accident je. Okey. Bang, okey bang. Alright.
abang nak settle sini ke, kita nak settle balai so that abang dapat insurans. Dia tenang je. Yang macam, weh kau ni tak sedar diri ke apa kan? Macam kita pun terkejut. Alright, I tanya dia, bro kau okey tak? Okey je. Macam tak ada apa je. Lah benda dah jadi. Nak kecoh buat apa? Solve je lah. Alright, dia macam dia senang gila dia nak move on. Alright, cari orang-orang macam ni. Motivation dia lain tau, cara dia melihat sesuatu keadaan. Alright, ritual. Ritual ni lebih kepada amalan. Duduk dengan orang yang ada amalan dia luar biasa. Pagi-pagi dia dengar ayat Al-Quran, dia mengaji dulu. Pagi-pagi dia tengok pokok-pokok, pelangi, matahari terbit, dia tenang. Pagi-pagi dia minum kopi dulu, dia minum herba, dia minum air garam, dia mandi air sejuk. Follow amalannya. Dia akan nampak, dia akan ubah you punya physical. Right? Financial, rapat dengan orang kaya supaya you boleh follow macam mana dia uruskan cash flow. Alright? Kita jadi tak kaya sebab hanya cash in. Alright? Ingat balik apa yang saya cakap. Kita tak kaya sebab kita pandai cash in sahaja. Oh, aku pandai buat sale. Yes, you bagus buat sale. You tak pandai nak manage the sale. You tak pandai nak allocate the sale. You tak pandai nak expand the sales. Alright? You hanya pandai masukkan duit. Macam mana nak allocate duit, macam mana nak manage duit, macam mana nak expand duit, dan last sekali, macam mana nak spend duit. Last sekali spending, bukan ni dapat duit spend. Alright? Dapat? Benda macam kelas finance pula ni. Alright? Dapat perhaps dapatlah. Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Alright. Seterusnya adalah parenting. Bila you nak, kenapa wajib rapat dengan orang yang bagus dalam parenting? Parenting ni, contohlah, saya suka duduk dengan orang yang ada anak ramai. Ada akak ni, gila lah akak ni anak 15. Akak ni kucing ke manusia kan? Ceramai sangat dia. Tak adalah. Dia ni memang suka anak ramai. Okay. So, kat sini, saya akan tengok macam mana behavior dia. Dia ni sabar je. Kalau aku anak 3 ni, kau boleh tak terjun balcony ni sekarang? Macam bising lah kau. Kadang-kadang kita pun stres kan. Alright? Boleh tak kau diam sikit? Kadang kita macam ada setentu kita tak sabar. Mungkin sebab kita lapar, mungkin sebab kita penat. Alright? Tengok akak ni tenang je anak dia. Yang seorang atas kereta, seorang dekat kipas, yang seorang dekat tadapur, seorang dalam kuali. Alright? Sabar je. Alright? Kesabaran tu yang you nak apply dalam agent ni. Alright? Kau tengok akak tu. Anak dia buat perangai, anak dia isap rokok, dia nasihat, relax, dia tak ada apa je. Kesabaran tu yang you kena ada dengan agent ni. Alright? Anak ni, akak ni baguslah leadership dia. Aku nak follow lah leadership ni. Alright? Itu pentingnya kalau you nak ada agent ramai, you nak ada staff ramai. Alright? Tolong tulis dalam buku nota. Bila you nak main sale juta ringgit, tulis dalam buku nota, kalau you nak ada sales jutaan ringgit, you bermain dengan manusia. You tidak bermain dengan sistem. Sistem macam Facebook, e-commerce, Shopee, marketplace yang itu sistem, itu digital. You bermain dengan kawan saya, Cikgu Anas untuk kini je. Abang Cemil kena tambahkan kawan. Boleh kawan dengan kawan-kawan saya juga. Alright? So, you kena tengok juga kat sini leadership dia macam ni, dia manage untuk naikkan sale melalui leadership untuk parenting. Sports. Saya punya berat pernah capai almost 100 kg. Waktu tu, ya Allah, muka, na'udzubillah. Tapi sekarang Alhamdulillah, muka pun not bad kan. Tak adalah. You kena duduk orang yang biasa sports supaya you terkesan. Gila Mamat ni rajin ya. Dia buat bisnes boleh ada masa untuk sport. Kenapa aku tak ada masa untuk sports? Alright. Saya tengok kawan saya ada kenal satu kawan saya lah. Siapa nak dengar story saya? Sila angkat tangan. Ada satu story yang saya nak share. Alright, fantastic. Kawan saya ni, saya tengok, saya ingat umur dia dalam 30, 31, 32 lah umur. Jip, bagus aku tengok pagi ada dekat Shah Alam, tengah hari ada dekat Pening, petang ada dekat KL. Ada helikopter. Tak ada, aku drive kereta je. And dia boleh pergi jogging. Dia pagi, balik dia boleh uruskan anak sekolah. Ada macam, kau ni buka bisnes ke kau jual dadah? Banyaklah duit kau kan? Macam, aku macam curious nak tahu. Dia sihat sebenarnya. Dia mampu buat sesegera mungkin, sepantas mungkin. And bila I tengok,
Rupanya umur dia bukanlah 30, umur dia 44. Muka dia tak nampak tua. Muka dia muda je 44. Jip, kau pakai susuk Jip. Kan? Tak adalah, aku jogging hari-hari ni, kata kan. Alright, kena rajin lah. Kalau kau nak tunggu ada masa, mana kau ada masa. Alright. And bila I fikir ayat dia ni, I triggered. Mahathir, Kimi Abdullah, Najib dan juga Datuk Vida, semua orang ni, 44 orang ni ada 24 jam. Tapi result kita berbeza. Alright? Aktiviti tu, masa tu. Last but not least, social. You kena duduk dengan orang yang social. Bukanlah dia pergi clubbing ke, dia ni memang apa orang yang and so on, tak. Bukan. Social ni maksudnya orang yang selalu duduk dalam komuniti yang besar. Contoh, you berkawan dengan YB. You berkawan dengan imam yang duduk dengan ramai orang. You berkawan dengan pengetua sekolah dengan duduk ramai cikgu-cikgu sekolah. Duduk dengan orang yang sosial yang basically rutin harian dia duduk dengan ramai orang. I akan buat apa dengan orang macam ni? Tuan Haji, kalau tengok sekarang orang kenapa datang masjid Tuan Haji? Orang datang masjid sekarang ni saya perasan sebab sekian. Kesedaran dah besar. Okey. Ji, boleh tak saya nak buat program dengan masjid, kita nak buat kesedaran ke arah keusahawanan. Sebab saya nampak dah ramai orang kat masjid. Haji tu menjadi penyokong. Alright. Boleh tak baru ni ni kepada Tuan Anna Anwar. Okey. Saya tengok masjid saya, dia ada buat program cek mata percuma dengan karya masjid. Sebab ramai orang datang masjid dan ada peluang di situ untuk diambil. Alright. So ambillah peluang tu. Allah dah bagi rezeki. Dia bukan ambil kesempatan, dia ambil peluang. Alright, perhaps 8 perkara ni you guys boleh consider menjadi circle terbaik you. Okay, saya nak tanya, siapa yang masih bersama dengan saya? Type nombor 3 je. Saya tak tahu ramai yang masih bersama saya. Alright. Fantastic, masih ramai bersama dengan saya. Okay. Motivation. Ada 4 pula Puan Ina kita. So, motivation. Kita nak bantu Puan Nur Aina. Puan Nur Aina. Oh, Puan Nur Aina. Alright. Ya Tuan. Puan pernah tak rasa kadang-kadang macam dah setengah masa tu? Allah, Ada. Semangat je lah. Betul? Betul. So, Puan Nur Aina, cara you nak maintain semangat you. Every day bukannya mata saya ada 4 mata lagi lah kena buka banyak. You bukan wake up macam ni Yang you kena wake up adalah ni. Minda you. Macam mana nak wake up minda you? Hari-hari biasakan dengar kata-kata semangat. Motivation video. Buka kat YouTube motivation video. Atau pergi Google Image kata-kata semangat. Hari-hari ini adalah makanan minda you. Boleh Puan Nur Aina? Boleh. Alright, fantastic. Saya nak membantu Puan Ashikin. Puan Ashikin, do you want to unmute? Lepas ni saya nak panggil Puan Iza pula. Okay, kek pisang kita. Pisang lah lepas ni. Alright, Puan Ashikin. Yep. Puan Ashikin, pernah tak kadang-kadang you nak bertindak kadang-kadang macam, betul ke benda ni? Kan takut buat tak jadi pula. Pernah tak you rasa macam tu? Oh, mestilah ada. Mestilah ada. Alright. Macam mana you nak get up? Alright, adalah bila you nampak vision dalam business model canvas. Bila you nampak perancangan you lagi 3 tahun macam mana. Alright. Kalau you tak nampak benda tu, no wonder you akan macam kadang-kadang 50-50. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Alright. Bila you buat Ashikin nak bonus? Nak? Alright. Bila Puan Ashikin buat, you nampak masa depan you lagi setahun kat mana, you akan nampak syurga dan you akan nampak neraka. Yang macam lah kelas hari ni. Alright. So, you nampak benda yang indah dan you akan nampak benda yang tak best. Okay, kalau aku buat macam ni, akan ada orang tak puas, tak apa. Benda ni aku dah akan dapat. Ini adalah ancaman, tak boleh hilang tapi boleh kawal. Macam nak kawal. Right. Kalau I buat macam ni, modal besar. Lari ni cash flow ni. Oh, solusinya adalah dapatkan investor, dapatkan sponsor. Okay. Tapi ini kelemahannya kalau investor tu tiba-tiba lari atau tak dapat, you ada alternatif. Right, ini cara nak get out. Dapat Puan Ashikin? Dapat.
Alright, fantastic. Puan Iza. Oh, Puan Iza. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Iza bagi salam dulu. Alright, bagus Puan Iza. Alright. Sebab dia baru amalkan ritual tadi tu. Okay, Puan Iza. Saya. Puan Iza, you agent ke atau memang bisnes you? Kek pisang. Saya memang bisnes buat kek pisang. Dekat mana Puan? Dekat Keluang Johor. Keluang Johor. Dulu you buat dekat rumah ke you dah memang mula-mula buat dekat kedai dah? Buat dekat rumah, lepas tu sewa satu rumah, buat tempat lain. Sekarang dah buat tempat lain lah. Okey. Bila nak ada dekat Sabah Sarawak? Tak terfikir lagi. Tak terfikir lagi. So dah boleh fikir sekarang? Sabar, boleh tuan. So, since saya dah bagi tahu dan you mula berfikir, alright, saya perlukan 20% commission atas cadangan saya. Tiba kan? Tak adalah. Puan Iza, macam Ya, you saya. nak move up. Cara untuk move up adalah bila you ada kabel atau nama lain dia circle atau nama lain dia network. Itu cara you nak move up atau scale up. Kita takkan mampu bangunkan bisnes seorang-seorang. Setuju? Betul. Alright. Kita mungkin kewangan kita bagus. Suami you mungkin Datuk Seri, Tan Sri, Paduka Berseri semua ada. Alright. Tapi tak mungkin rohani you kuat. Sebab tu you kena ada partner yang boleh think tank. Oi Iza, bangun lah. Apa lambat ni? Iza, bagus. Kau tu Malaysia. Dia boleh tegur you, dia boleh congratulate you. Dia boleh tegur you, dia boleh congratulate you. You perlukan think tank partner. Faham? Alright. Puan Iza, saya sudah berkahwin. Tapi kalau you nak partner, silakan. Ibu kan. Alright. Sebab kenapa saya nak you guys nampak dalam bisnes tak semestinya partner tu sama jantina. Saya nak guys faham benda tu. Professional, Chinese berpartner dengan orang US. Walaupun politically mereka berperang. Alright. You kena mature, you kena open minded, you kena specific dengan vision. Alright. Jack Ma ada je partner dekat Afrika. Sebab dia faham kenapa perlukan partner kat sana. Alright. Puan Atifah, dia boleh je berpartner dengan orang daripada Rusia. Sebab dia nampak kelebihan kalau berpartner dengan orang tersebut. Alright. Puan Faiza. Oh, Puan Faiza. Oh, saya ingatkan tadi wallpaper. Kaku je dia macam ni. Alright, legit saya. Macam mana nak buat tu nak tanya juga. Bagus wallpaper dia. Puan Faiza. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Okey. Puan Faiza boleh je berpartner dengan Puan Iza. Alright. Kalau beli kek pisang ni, kita akan dapat voucher pada Syakri atau beli produk Syakri dapat voucher kek pisang. Supaya anda tidak pisang. Contoh. Alright. Dapat? Dapat. Alright, fantastic. Seterusnya, konsistensi. Business takkan pergi jauh kalau tak konsisten buat salah. Tak konsisten capai kejayaan. Tak konsisten improvise atau innovate business you. Again, you kena buat salah untuk dapat benda baru. You kena rugi untuk untung. Right? You kena gagal untuk berjaya. Itu syarat dia. Ramai orang, oh saya target sales saya tahun ni 20 juta. Saya tanya, berapa banyak yang Datuk mampu untuk rugi? Kini buat bisnes mana boleh rugi? So maksudnya Datuk tak bersedia buat bisnes. Right? Buat bisnes wajib rugi. Habis marketing cost rugi. Tapi it's a good loss, it's a good problem to have. Dapat? Right, fantastic. Siapa yang nak saya bantu kat sini? Puan Yan. Oh, Puan Yan. Nampak bentuk muka je, tak nampak muka dia. Baru nampak gigi. Puan Yan buat bisnes apa, Puan? Vitagen. Sorry? Vitagen. Vitagen. Saya bantulah. Yeah. Jual Vitagen. Do you mind to share your phone number, Puan? Ya. 017 017 lagi 553 553 6099. 6099. Puan Yan jual Vitagen ni kat mana selalu? Alstar Jitra. Jitra Kedah. Ya. Alstar. Jual kepada siapa? Kepada kedai-kedai sekolah.
Bank. Oh, kedai sekolah lagi? Bank. Bank lagi? Cikgu lah. Cikgu lah. Okey. Cikgu lah kat mana cikgu lah? Alright. Cikgu. Alright. Puan Atia. Puan Atia pula. Puan Yan. Yep. Puan Yan, lagi laju kalau dari segi sales. Yang banyak nombor tu kalau jual kepada siapa? Pada kawan-kawan, ada setiap minggu ada dah customer ready ke semua. Setiap minggu dia akan ni lah. Kawan-kawan. Ya. Profession. Isteri office. Profession. Apa? Polis. Okey. Pada okey. You target hanya kepada polis sahaja. Right? Sebab yang rutin tu adalah rezeki yang dah automatik. Janganlah target benda dah automatik. Alright. Dalam sales saya kongsi satu rahsia dia. Dua rahsia lah sebenarnya. Ini dua strategi sales. Sale ada dua. You datang pada customer atau customer datang pada you. Dua benda ni. Alright. So kalau dah klien datang pada you, jangan target. Itu dah nama dia automated. Alright. You fokus pada datang pada bisnes. Datang pada klien. Datangilah pada polis. Hari ini I nak target polis dekat Jitra Kedah. Lepas tu polis dekat Alustak. Polis dekat Kot Diang. Polis dekat Pematang Pauh. Kerja you target balai polis je. Yan, kau nak pergi mana Yan? Aku nak pergi balai polis. Dah kenapa kau? Aku nak jual bayi teaching ni. Lah, goyang minggu dengar. Lain macam klien kau sekarang. Alright? Sebab you nampak siapa pelanggan you. Alright? Okay. Polis beli kan? Beli ramai tak je sampai polis. seminggu. Isteri polis yang beli. Alright. Mampu je. Cuma kadang-kadang kita ni skeptikal. Polis ni, kau ada buat salah ke? Ada apa-apa ke ni? Risau sangat. Aku nak buat duit. Aku nak pau duit polis ni. Tiba-tiba kan. Lain macam dia punya ayat closing kan. Saya nak pau polis-polis ni. Alright. Adalah. Alright. So Puan Yan, dapat sesuatu? Okay. Dapat. Terima kasih. Alright. Fantastic. So, saya nak bertanya lah pada Puan Atifah, Puan Asfarina, siapa lagi yang on video ni? Puan Anwar, Tuan Anwar, Puan Faizah, ramai on video. Saya nak appreciate lah kejap. Siapa yang nak dulu? Siapa yang nak dulu type nama dekat ruangan chat room. Siapa yang nak saya bantu dulu ni? Okay. Tak ada siapa ke? Siapa yang nak saya bantu bonus ni? Saya. Okay, Puan Asfarina. Puan Asfarina boleh unmute dulu. Puan. Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Puan buat bisnes apa Puan? Saya actually saya ada agent produk juga, and then saya ada produk saya sendiri. Produk apa tu nama dia? Produk makanan saya mau pada produk masakan Negeri Sembilan, kuih Negeri Sembilan. Okey. Okey. Jom kita belajar satu. Makanan general, makanan sensitif, lebih spesifik makanan Negeri Sembilan. Lebih spesifik mana yang best selling Puan? Sorry Puan, Tuan, tak dengar. Mana yang produk laku keras? Laku keras saya ada dua produk. Saya buat kuih Bombay, kuih tradisional dengan masak tempoyak daun kayu. Dua produk tu yang saya dah bawa 2 tahun lah. Tempoyak daun sayur? Daun kayu. Daun kayu. Wih, first time ni saya dengar ni. Alright. Sedap. Orang Nogori 9 lah. Membongak tu. Alright. Apa tadi? Produk kuih apa tadi Puan? Kuih Mumbai? Kuih Bombay. Bombay. Kuih Bombay. Bombay India. Tu Bombay. Ada orang panggil kuih bakar, tapi saya tak bawa nama kuih bakar sebab bila letak nama kuih bakar orang akan ingat kuih kuih bakar Kemboja. So benda tu ada dua benda yang berbeza. Kuih Bombay B-O-M-B-A-I. B-U-M-B-A-I. B-A-I. Bombay. Oh, ya Allah hai. First time saya tahu. Saya pun orang Nogori, tiba-tiba nak kirim kan. Tak, kampung mak saya. Dekat Cengkak Ulu. Nombor telefon Puan. Oh, satu kampung. Oh ya. Cengkau. Ya ke? Okey. Nombor telefon Puan. 019 Okey. 330 1474. 1474. Menarik bisnes ni. Okey, Puan Asfarina.
Apa yang agak-agak saya boleh bantu Puan? Apa yang Puan nak? Saya nak besarkan lagi dia punya market tu. Besarkan Sekarang ni, market. Sekarang Puan jual dekat mana? Saya mau pada kenalan, mau pada Facebook online. So seperti itu dan saya letak pada kedai-kedai. Alright. Okay. You letak pada kedai orang lah. Saya letak pada kedai makan lah, mostly pada kedai makan sebab orang cari kudapan kan. Okay, that is consignment. Okay. Sebelum ni Puan bekerja? Saya dah 20 tahun berhenti tuan. Alright, 20 tahun berhenti. Dulu Tuan bekerja sebagai? Saya banker, Banker. Dekat bank mana Puan? Maybank. Maybank. Right. Okay. Saya nak you guys yang dalam sesi ni dengar macam mana kita nak structure strategi dia. Puan Asfarina dulu sebagai banker di Maybank. Kenapa saya nak tahu benda ni? Basically, Puan Asfarina tahu kan gaji keluar berapa hari bulan? Biasa Maybank keluarkan? 22. Right? Oh, siap bagi tahu. Okey, habislah semua guna pakai strategi ni. 22 hari bulan gaji banker Maybank keluar. Pukul berapa normally? Pagi. Pukul berapa pagi? Pukul berapa? Pagi pukul 8 tengok dah ada dah. Pukul 8. Kenapa saya nak tahu secara spesifik? Ini strategi dia. Normally 22 hari bulan pukul 8, Puan Asfarina start buat awareness campaign 7 hari sebelum. 7 hari sebelum itu pertama. Ini apa? Sedapnya kuih Bombay ni. Kuih Bombay ni saiz besar. Macam ni, I don't know lah macam mana saiz dia. Tapak tangan ke? Besar ni kan. Tu dia. Okay. You tunjuklah saiz dia. And tunjuk saiz ni jangan macam ni. Kadang-kadang orang tak dapat gambaran. You tunjukkan tangan sekali untuk orang buat perbezaan. Okay. Saiz ni besar ni sebenarnya boleh makan 80 tahun. Itu adalah. Right. Biasanya kuih ni kalau beli boleh habis dalam tempoh masa 1 minit kalau lapar. 2 minit kalau sedap. 3 minit kalau ada kawan-kawan. Dan boleh tahan sampai 5 hari kalau nak rasa kedap-kedapan. Contoh. You kena bagi kesedaran. Ini semua program-program kesedaran. Kenapa 7 hari sebelum? Fashion, F&B dan juga beauty. Bisnes ni laju. Kalau you buat terlampau awal, mereka lupa dan mereka nampak produk baru. Dapat? 7 hari awareness campaign. Selepas 7 hari, lagi 5 hari. Lagi 5 hari sebelum 22 hari bulan, you dah siap tayangkan offer. Saya nak bagi tahu ni, siapa yang beli 2 balang, percuma setengah balang. Kalau beli 4 balang, percuma 1 balang. Sebenarnya you nak sampaikan beli 4 percuma 1. Cari cara atau teknik you sampaikan tu saja berbeza. Hari ni beritahu, kalau beli 2 balang, percuma setengah balang. Kalau esok pula beritahu, kalau beli 4 balang, percuma 1 balang. Esok beritahu, beli 4 percuma 1. Benda yang sama je, cuma cara penyampaian berbeza. Alright, lagi 3 hari baru you contact kawan-kawan you dekat bank atau you target copywriting kepada bankers. Perhatian kepada bankers di Maybank. Tak sedap rasanya kalau tak ada kuih Bombay. Alright, buat kuih Bombay. Alright, saya nak order untuk 21 hari bulan bermula 8 pagi. Kenapa you ambil order awal? Sebab you nak ambil duit awal. Kalau you offer 22 hari bulan, 8 pagi, mindset bankers dah target. Okay, esok pagi pukul 8 terus out. Pukul 8 terus masuk Shopee, terus buy. Sebab malam tadi dah add to cart. So you kena in advance, kena laju daripada mereka. Dapat Puan? Ini untuk bankers lah. Sebab Puan Asfarina bankers. Tapi saya lawyer macam mana? Takkan nak target pada penjenayah. Tak adalah macam tu. Tapi boleh je. Sebab dia pun manusia. Alright? So, kat sini. Membantu Puan Asfarina? Membantu tuan. Sangat membantu. Macam sedih sangat tu kenapa? Saya pun demam tuan. Dah 3 minggu saya demam. Allah Akbar. Kita doakanlah Puan Asfarina diberi kesembuhan segera. Amin. Okey. Doakan jugalah suara saya ada. Nanti petang nanti pun ada juga training dengan para doktor. Doktor-doktor ni semua nak training. Bentar-bentar lah ada. Ni pun dah habis betul. Alright. Siapa yang nak saya bantu seterusnya? Terima kasih tuan. Puan sama-sama. Puan Atifah tadi. Puan Atifah ya. Asfarina, Atifah. Okey, Puan Atifah. Puan buat bisnes apa Puan? Salam. Sebenarnya saya
saya meniaga baby food. Apa dia Makanan baby bayi food tu? kan? Makanan bayi. Apa dia? Ah, Cakoi? Saya Bukan? makanan bayi. Apa baby food tu apa? Makanan bayi apa? Makanan bayi ada beras yang memudahkan. Beras bayi. Senang. Beras ada Ah. sesening macam apa sebut-sebut untuk ni. Ah. Macam buah ada, Okey. sayur ada. Barulah faham Tuan Anwar betul. Kalau you tak boleh nak sampaikan, macam ni Tuan Ana nak buat anak lagi. Dia tak tahu you jual apa. Ni bila Tuan Anwar dah tahu dah ni beras bayi. Okeylah, aku boleh beli kat sini lah nanti. Tak adalah, main je. Alright, do you mind to share your contact number, Puan? 011 3997 8466. 8466. Alright, apa yang saya boleh bantu Puan? Saya meniaga ni, memang saya stay dalam meniaga baby food ni. Tapi macam apa, memang saya nak kembangkan bisnes ni. Tapi saya pada masa yang sama, suami saya dia nak bisnes lain. Macam mana tu? Alright, suruh suami you cari isteri lain. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Akbar. Tapi masa saya meniaga baby food tu, ialah kita kan perlukan restu daripada seorang suami. Betul. Betul. Bila dia suruh buat yang bisnes lain ni, dia restu kat saya, senang saya nak buat. Tu saya tak tahu nak buat yang mana satu. Alright. Okay. Sekarang ni dah ada 3 bisnes dah. Okay. Saya meniaga campur, saya buat SKV dengan makanan bayi. Tapi makanan bayi dah lama dah saya buat. Okay. Alright, Jiha, can you take me another bottle, please? Alright, thank you. Maaf lah, saya kalau tak ada air dia jadi macam dia jadi ke laut nanti. So kahwin lain lah, api Allah hai. Maaf ya Puan. Alright, so Puan Atifah, keadaan you ni sebenarnya, your husband, dia tak nampak kat mana bisnes you akan datang. Okey, perhatian kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tidak disokong oleh pasangan anda maupun parents anda. This is super normal. Alright, kadang-kadang macam dulu mak saya pun tak restu. Tak restulah, tak sokong. Bang, kau ni dah bekerja dengan Datuk, kenapa lah kau berhenti? Kau kerja je lah arkitek tu. Siapa yang baru tahu saya seorang arkitek? Right? Macam tu saya macam tu lah. Saya dah kerja pos Malaysia. Jadi suami saya macam dia kata kerja je macam tu. Okey, alright. Tunjukkan kejayaan you kepada mereka. Saya nak tunjuk kejayaan saya lah sebab ramai cakap tunjukkan kejayaan. Okey. Nombor 2, tunjukkan duit keuntungan pada husband you. Betul-betul saya pun memang dah tunjuk dah. Tapi thank you. Tapi jangan bagi dia akses ke akaun nama tersebut. Bahaya. Alright, sebab kenapa? Cakap dengan dia, tak, ini akaunnya leader, cakap itu je. Right? Kenapa suara saya slow? Suara saya slow lagi ke? Okey, boleh. Okey, boleh. Puan Wawang, kuatkan volume. Kalau tak, Puan Wawang datang office saya lah, duduk sebelah saya ni. Itu dah additional charge tu. Duduk sebelah-sebelah. Alright, sebab dapat additional coaching. Alright. Puan Atifah. Sebab saya pun dulu tak berapa yakin. Selepaslah dia ternampak my invoice atas meja. Sebab dulu saya banyak buat dalam construction industry, arkitek, kita ada kilang besi, aircon and so on. Bila tengok invoice, RM123,000, RM382,000, tiba-tiba dia dah tak cakap apa-apa, dia senyap je. Right? Sebab dia ternampak the numbers. Dan bila sekarang, bila pandemic happen, saya mengajar orang, okey tak ni, boleh ke mengajar orang tu berapa dapat? Macam risau, biasalah orang tu risau. Alright? Siapa yang tua kat sini, acah-acah muda lah. Okey? Jangan terasa pula. Alright, acah-acah muda jari ni. Tunjukkan sukses you. Bila dia nampak, I upload gambar kat Facebook, Alhamdulillah baru selesai UNB training. Alhamdulillah settle dah in scan training. Alhamdulillah training dengan RHB Bank, training dengan Pro 2. Ui, masuklah tu. Belanjalah sate tiba-tiba. Alright? Okeylah, sate pun sate lah. Alright? So you kena prove kepada mereka. Alright, itu yang kedua. Tunjukkan in numbers. Alright? Nombor 3, tunjukkan business plan. Alright? Tunjukkan business plan. Ada setengah manusia
lelaki atau perempuan, memang karakter manusia, dia tak faham bila mendengar. Dia faham bila melihat. Tunjukkan business master plan. Alright. Keempat, kalau dia tak faham juga, sabar. Jangan backhand lagi, sabar. Alright. Contoh kau tak faham pula. Ayun tahu lah. Ibu kan. Garang betul isteri dia. Aku backhand kau ni tahulah kan. Sabar perempuan. Alright. Bawa dia dalam program ni. You pergi SKV, bawa dia join SKV. Bang, inilah kawan-kawan saya. Inilah yang ni. Cuma bang, jaga mata bang kat sini ramai lagi cantik. Contoh. Alright. Takut lain pula yang dilihatnya. Alright. Laki ni bukan boleh percaya. Kan? Betul tak perempuan semua? Laki ni semua sama. Tak boleh percaya. Kepada para lelaki, sabarlah kita ya. Alright. So, you kena tunjukkan mereka keadaan sebenar. Bagi mereka feel. Alright. Barulah dia macam, kila-kila. Taklah, jangan kacau bini aku. Alright. My wife, ni I share lah. Do you mind kalau I share? Okay. My wife, dah kahwin tu. Ya, saya dah kahwin. Jangan risau. Alright. So, I tengok my wife cakap dengan dia. From now on, dia government servant. I nak you ada mindset, you ada additional income. Jangan bergantung pada satu source of income. Walaupun income you secure, cakap dengan my wife. Alright. You dah secure dah. You so whatever pun you dapat income tu. Tapi you kena fikir satu. Kalau I mati macam mana? Tengoklah, betul kan saya cakap ke telur pula. Betul juga tu. Jamalnya. Right. So, kat sini you kena fikir. I cakap my wife, macam mana kalau I mati? Macam mana anak-anak macam mana you? Tak kisahlah you nak kahwin lain ke so whatever, tapi macam mana nak survive on that period, tempoh masa tersebut. Starting now, belajar main saham. Alright. Sebab itu yang boleh fit dengan time dia, dengan dia punya ergonomik, keselesaan dia. Dia tak boleh buat side business sebab kerja dia susah and so on. I faham kerja dia. At least you buat kerja yang praktikal dengan masa you. Allah, aku benda tak percaya lah. Ni skeptical, normal lah orang kita. Alright. Ni. Okay, tak apa. I bagi you 10,000, you main dulu. Dia dah nampak. Sebab kalau bagi 100, saham kan tak bayar saya untung dia kadang-kadang. Alright. Bagi 10,000, weh, betul lah. Mulalah mata dia. Kecing. So bila mati dia dah jadi mata duitan, alright, bayar balik 10,000 modal tu, dan running balik mana keuntungan yang ada. So waktu itulah dia okeylah, tengah makan tengok graf, tengah jaga anak tengok graf, tengah basuh baju, tengok graf. Woi, gilalah jadi student yang terbaik ni isteri aku ni. Alright? Sebab kita bagi dia nampak dahulu. Boleh Puan Latifah? Alright. Boleh insya-Allah. Okey. Kalau husband you masih lagi tak lembut, masih lagi tak faham, bagi dia makan beras baby. Jangan beras basmati. Alright? Boleh Mbak Latifah? Boleh insya-Allah. Okey, fantastic. Sama-sama. Kita dah melebihi 11.45. Tapi saya rasa nak bantu lagi usahawan lah. Boleh ke? Boleh ke? Siapa yang nak saya bantu lagi, boleh tulis nama anda kat ruangan chat room. Mungkin saya ada dapatlah bantu seorang dua lagi ke? Siapa yang nak saya bantu lagi ni? Tak ada lah. Okey, Puan Faiza Syakira. Syakelele. Mana Puan? Okey, alright. Yes, Puan Faiza, apa yang saya boleh bantu you? Saya sekarang ni produk Shakely je ada promo yang banyak jugalah. Beberapa hari ni pun keluar lagi promo. Sebabnya kemerdekaan kan, first promo dia yang keluar pada awal bulan adalah produk premium lah. Alright. Lepas tu second dia keluar vitamin C, so kita itu adalah antara produk hot selling jugalah. Lepas tu dia keluar pula produk untuk hari kemerdekaan. Right. So kita pun jadi macam mana satu aku nak fokus. Tapi yang saya belajar adalah kita kena ada 3 package lah kan, package basic, package package hot selling, package premium. So dekat situ saya macam mana kita nak buat drama berbisnes macam banyak pula aku nak fokus kan. Yes. Tapi dalam masa sama kita orang pun ada buat juga team untuk newbies juga untuk bermula dengan vitamin C, sebab package basic kan yang tu yang paling murah sekali lah antara banyak-banyak produk tu. Alright. Okay. By suggestion, Puan fokus pada mission tadi, power of one. Right? The thing is, you guys kena faham kalau you guys sebagai agent,
kadang-kadang leader kita suruh, founder kita suruh faham. Alright? Tapi para leaders dan founders sila dengar dan beri perhatian. The most important part bukannya product to deliver. The most important part duit tu masuk. Alright? Kalau you target, contoh jual Syakir, jual vitamin. I nak jual vitamin, I nak you jual vitamin C, vitamin D, M, X, Y, Z, O, nombor 3, semua dah jual. Alright? Just diam dan terima. Tapi fokus pada kemampuan you. Kalau you punya kekuatan dan you punya market hanya ambil vitamin C, tapi sekali dia ambil boleh buat transaksi sebanyak 30,000 sebulan. Fokus pada perkara tersebut. Itu pertama. Nombor 2, cuba automatekan vitamin C supaya you boleh fokus pada vitamin S. Tak tahulah memang tak adalah kat market vitamin S. You fokus pada vitamin lain sebab yang first dah automate. Alright? Macam mana nak automate? Boleh tulis dalam buku nota. Contoh, melalui membership, melalui gift, melalui contract and so on. Kalau you beli dengan saya Kak, 3 bulan berturut-turut, kita boleh bagi you satu vitamin L percuma. Sebab you ikat kontrak, you secara unconsciously you ikat kontrak 3 bulan ini. Alright? Atau you pergi kat farmasi, you approach farmasi dekat kawasan you. Mungkinlah kawasan terpencil. Okey, boleh kita ambil dengan you puan, kita ambil 6 bulan. 6 bulan you ambil vitamin saya, kita akan bagi 20% profit pada you sebagai consignment. Bukannya 10% seperti company lain. So you naikkan commission base dia. 6 bulan dah secure, dah automate dah sila kat situ. You fokuslah pada produk lain lepas tu. Alright? Boleh Puan Faiza? InsyaAllah boleh. Alright, fantastic. Last but not least, saya nak bantu. Coach Niza. Okay, Coach Niza. Mana Coach Niza kita? Coach Niza. Coach Niza 1. Coach Niza 2. Mana Coach Niza? Tadi Coach Niza nak dibantu ke? Okey. Selain Coach Niza, siapa lagi yang nak dibantu? Peluang ni saya jarang buka tau. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tuan Anwar, okey. Nanti lepas ni Tuan Anwar. Saya dapat dah kat tangan. Dia macam cover line. Assalamualaikum Tuan. Yes. Waalaikumsalam Coach Niza. Coach Niza? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, banyak sangat bagi salam ni. Pahala dia banyak ni. Coach Niza. Ya. Okey, Coach Niza. Okey. Dia lagging tu internet dia. Nanti dia gelap. Kan dah gelap dah. Alright, Coach Niza, apa yang saya boleh bantu? Okey, saya nak tanya. Okey, macam okey, soalannya macam saya ada saya buat terapi more kepada emotional healing. Okey, lepas tu macam tadi saya nampak Tuan ada kongsikan tentang kita fokus pada spesifik punya profession. So macam mana yang patut saya fokus? Alright, good question, Coach Niza. Okay. Dia lagging 9 saat. Alright, mungkin Coach Niza ni ada dekat Wakanda rasanya. Okay, Coach Niza. Okay. Kalau you fokus pada profession, contoh. Sebab you, okay, kenapa I cakap profession itu adalah target market. Kalau you pergi kepada general, itu nama dia mass market. Mass market ni yang itu yang membuatkan FB ads you banyak cost. Itu yang membuatkan you banyak spend money kat situ. Jangan pergi kepada mass market. Kita sibuk nak pergi mass market. Tapi budget cheap pun. Yang main mass market ni, Dato' Vida, Alif Syukri, Nia Lofa. Sebab diorang ada berpuluh juta untuk mereka spend dalam marketing. Kalau bajet dia hanya RM10 ke RM1,000, fokus on target market. So Coach Niza, macam mana nak fokus pada profession? First, bila you go for therapist, cari profession yang paling desperate atau depressed atau ada 3D ni, saya lupa. Atau apa lagi? Disease. Cari 3, sebab you therapist. Cari profession yang ke arah 3 keadaan 3D. Depressed,
desperate, depressed dan juga disease. Cari profession contohlah yang paling depressed, doktor. Especially doktor junior, selalu kena maki yang doktor senior. Itu normal Alright, sebab tu ramai yang letak jawatan. Contoh target kepada lawyer, sebab kadang-kadang ketakutan kena ancam balik. Target kepada contoh macam apa lagi profession yang depressed, nurse. Kalau macam pensyarah boleh? Boleh, tak ada masalah. Target kepada mereka saja untuk go through you punya program terapis tu. Lagi senang. Contoh you target pada pensyarah. Okey, pensyarah. First, Coach Liza, you stay dekat mana? Negeri mana? Damansara. Damansara, okey. Alright, kira 9 saat. Damansara, Segi College ada, Taylor College ada, banyak gila college kat situ. Spesifik at least satu kuarter, 3 bulan untuk Segi College saja bagi program you. You dah tahu dah logistik cost memang fix. Contohlah RM32 saja sebab you tahu dah logistik punya timing, cost and so on. Alright? 3 bulan program saja. Betul. Seminggu siap. Then you can create extension program supaya boleh fit 3 bulan sebab you dah close satu. Kenapa kena buat 3 bulan? Cost untuk close satu pelanggan lagi tinggi berbanding you approach pelanggan repeat order. Faham? Fokus pada pelanggan sedia ada sebab dia mengurangkan cost, mengurangkan trust process. Daripada you nak approach orang-orang baru, baik fokus pada pelanggan sedia ada. Alright? And secure 3 bulan sales kat situ. Alright? By profession saja. Itu baru universiti. Dekat dalam Damansara, berapa belas universiti yang ada. Banyak kot. Terutama kalau you duduk kat Bangi. Bangi lagi lah. Banyak sangat universiti besar dekat Bangi. Ada KPTM, UniKL, UKM, apa lagi, MAIT, banyak lah universiti situ. Itu lagi besar market. Alright, kalau you nak go ke arah sana lah. Alright, so tadi membantu Coach Liza? Alhamdulillah, terima kasih. Tapi kalau macam you guys nak go through lebih detail, you guys boleh contact me, my contact number dekat situ, boleh WhatsApp I. Okay, saya perlukan bantuan. Just let me know, kita ada satu program, kita namakan dia freemium consultation dan kita akan bantu secara percuma 30 minit dalam Zoom. Kita nak jawab soalan last sekali, Tuan Anwar. Anwar King. Alright, Tuan Anwar. Silakan. Assalamualaikum Tuan Kiwi. Salam. Okay. So macam ni, saya ni nak naikkan sale lah kiranya. So sebab sale sekarang ni dah 3 tahun lebih. Dah nak masuk 3 tahun bisnes ni. Tapi tak pernah capai lagi 100k lah sebulan. So duduk main staff paling tinggi pun dalam 60 macam gitu. So cara dia semua macam tu. Okay, Tuan Anwar, do you mind to share your phone number? 018 9890 100. Okay. Alright. Ni king kita hari ni. Macam mana naikkan ke sales RM100,000? Okay. Tuan Anwar, okay. Ini kepada usahawan yang ada premis, bila you ada physical premis, wajib buat offline marketing. Right? First kali wajib buat offline marketing. Okay. Kalau you target kepada mass market, macam mana offline marketing dia? Pakai banting, pakai banner, pakai billboard. Right? Bila you target kepada target market, Tuan Anwar, ini saranan saya, Tuan Anwar buat program cek mata secara percuma dekat masjid selepas solat Jumaat. Alright? Sebab kenapa? Dah confirm orang datang masjid. Bukan datang 10, 100, beribu datang. Kalau masjid tu besar lah. Alright? Dan you sediakan 10 orang, 20 orang team untuk letak you punya mesin cek mata ada 5. Tak cukup lah tuan, pinjam kawan punya. Sewa kawan punya. Letak 10 mesin supaya orang tak beratur panjang. Orang tak menunggu lama, biar beratur panjang. Alright? Dan program tu program percuma. Dan kalau nak buat cermin mata, kita berikan terus 20% voucher spek mata. Alright? Bagi saya siap. Dan you boleh pilih terus bingkai percuma yang kita sediakan sekarang. Bingkai percuma adalah strategi loss leader. Bingkai you beli dari China yang mungkin harga dia RM8 satu frame, RM15 satu frame, RM20 satu frame, you bagi percuma.
Sebab kenapa? Mass market suka benda percuma. Alright? Tapi 20% off adalah pada cermin mata, pada kanta mata. Alright? Kat situ you mengkecil, uish, banyak ni aku lost ni, nak bayar gaji budak and so on and so on. Tuan, dari segi keuntungan, contoh anda kata you set 30% margin, you mungkin lost 10 to 12% saja. Tetapi dia punya order tu boleh cover 3 bulan punya sales terus. Dapat? Ya betul. Dapat. So kalau dah buat, pergi masjid seterusnya. Okey, masjid mana lepas ni aku nak tawan. Ui, dia punya cerita lain dah, tawan masjid. Alright? So you pergi masjid kampung sebelah, masjid negeri sebelah, masjid daerah sebelah. Buat benda yang sama je. Alright? Alright. Alright, fantastic. Membantu Terima kasih. Membantu. Sangat membantu. Alright. How I wish I can do that. Mes. Puan Ashikin, jangan masuk mass market. Penat, serius. Macam Puan Asfarina, saya bantu untuk target kepada banker saja. Sebab you faham dah ergonomi ni keselesaan, kesesuaian. Right? Kalau you faham siapa pelanggan you, senang you nak close dia. Berbanding market yang you sama-sama nampak ni, alamak dia ni berapa banyak dalam akaun dia, 10,000 ke 100,000 ni. Sebab you tak tahu dia kerja apa. Alright, susah you nak target nanti. Guys, membantu semua. Alhamdulillah. Seorang je yang alhamdulillah. Alright, membantu tak? Kalau membantu, type nombor 8 kat orang cikgu. Puan YM kita letih mass market. Okey. Puan Syarina, Puan Huda, Coach Niza, Puan Zarina, laju dah saya dah tambah Puan Ina, Puan Faiza, Puan Yan, Puan Fiza, Puan YM, Puan Hamama, Puan Anas, Puan Fiza, Puan Iza, Puan Adila, Puan Akbar. Semput saja. Alright, so perhaps sesi hari ini dapat bantu banyak informasi. Sebenarnya saya macam bila saya tengok Tuan Anas buat poster tu, ada program tu, wish. Apa yang aku boleh bantu Tuan Anas ni, I terus trigger kat myself. So macam tu hari dah bantu marketing, social media pun dah biasa buat. Kita buatlah 10 strategi bisnes ni. Aku tak tahu sebenarnya nak buat apa sebenarnya. Alright? Lepas tu baru terfikir, alah apa yang nak cakap, tengah-tengah exercise tu, type nota. Tengah-tengah shaking tu, tengah shaker type nota. Bagi kat staff, nanti buat dalam Slack. Dah tu je. Alright? Sebab kenapa? Sebab I nampak kalau I buat macam ni, kat mana masa depan I. Alright? So bila I nampak benda tu, my focus, power of one, I nak cari mana-mana trainer yang boleh I bantu support trainer tersebut dengan program percuma. Itu je. Tuan Anas tak bayar I, you guys tak bayar I buat ni percuma je. Tapi sebab kenapa percuma? Sebab I nampak kalau I buat percuma, apa yang I dapat, tu je. Alright? Nampak? Kita kalau tahu dengan solat tahajud, taubat, sunat hajat, kalau kita buat consistently setiap pagi dapat 1 juta, agak-agak you nak buat tak hari-hari? Kalau you nampak. Cuba buat dulu, nampak lepas tu, astagfirullahalazim dah pukul 3. Lelaki kat sebelah, kau ni kenapa? Pukul 3 je pun. Muka budak putih, rambut singa dia kan. Alright? So sebab kita dah rasa nikmatnya. Boleh semua? Alright, kalau okey semua, please switch on your camera. Jom kita ambil gambar. Okay, boleh switch on camera. Puan Wawa, Puan Ina, Tuan Niza, Puan Syuhada, Puan Fiza, Coach Niza, Puan Haini. Semualah tak sampai nak cakap semua. Alright, fantastic. Cikgu Maria pun ada. Alright. So, okay. Lupa nak beritahu. You guys boleh rotate your screen. Jadikan landscape supaya nampak full view sikit. Yes, Puan YM, Puan Ina, Puan Maria. Okay. Alright, fantastic. Puan Zarina. Okay, Puan. Okay, jom. Siapa dah rotate screen? Tak boleh rotate lah. Dia kena letak auto screen rotate. Okay. Okay. Senyum. 1, 2, senyum. Sekejap, lagi satu. Alright. 1, 2, senyum. Sekejap, satu lagi. Kita ada 23 page hari ni. Alright. Sekejap. Kita nak pin juga. Ni insan hebat kita. Alright. 1, 2, 3.
Okay, so puan-puan semua, terima kasih banyak kerana hadir pada sesi hari ini. Saya harapkan program percuma ini dapat banyak bantu manfaat, dan please share lah dekat Facebook apalah yang you belajar hari ini. Okay, supaya ramai orang dapat belajar perkara yang sama. Okay, so thank you so much. Kita jumpa lagi insya-Allah. Siapa yang nak saya bantu tim secara percuma, just WhatsApp ni saja. Kita bolehlah bantu program-program percuma ni insya-Allah. Alright, Assalamualaikum, salam Jumaat, enjoy your Friday. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Alright, sama-sama. Kacik room banyak-banyak. Terima kasih semua. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum Tuan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Kimi. Terima kasih Cikgu Anas. Terima kasih Tuan Kimi. Terima kasih Cikgu Anas. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Akira. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Cikgu. Best. Anas, okey. Okey Tuan. Terima kasih sekali lagi Tuan. Terima kasih kerana sudi berkongsi dengan kami semua dalam grup FB Pemangkin Ekonomi Ummah ni. Okey. InsyaAllah ada rezeki kalau Tuan ada kelapangan lagi, insyaAllah kita boleh berkolaborasi lagi insyaAllah. Boleh, tak ada masalah. Tuan kalau ada program just WhatsApp me je, tak ada masalah. Nanti saya akan susun jadual to fit in. InsyaAllah. Alright, fantastic. Okey, yang dekat live tadi dah habis lah? Belum lagi, ada lagi. Oh ya ke, masih ada lagi. Berapa ramai kat live hari ni? Live tadi paling tinggi ada dalam 30 lebih. Alhamdulillah. Dekat 40 lah. Sebab semua masuk live. Dia apa ni? Tekan link join Zoom ni lah. Alhamdulillah. Semoga dapatlah banyak manfaat. Alhamdulillah. InsyaAllah. Sama-sama kita share ilmu, sama-sama kita bantu bangunkan ekonomi ummah kita insyaAllah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita kongsi tu bolehlah bantu dia orang insyaAllah. InsyaAllah. Saya lupa nak bagi tahu, saya akan buat PUNB training next week dekat Damansara. Saya boleh bawa orang luar sebenarnya sebagai trainer. Nanti tuan boleh update status dalam grup FB Pemangkin Ekonomi Ummah ni. Kalau tuan update status buat poster ke apa, boleh update. Boleh jemput. Kejap. Saya cuma saya ada kota. Saya tak boleh buat ramai. Since siapa yang ada kat dalam ruangan ni, nanti kalau you guys berminat untuk join, boleh PM saya. Nanti saya punya team akan bagi dia punya copywriting dan juga poster. Dia tak mahal. Saya pun terkejut. RM100 untuk 2 hari. Dia dah masuk hotel, masuk makan, masuk training, semua dah cover dah saya siap. Sebab ni subsidi kerajaan under permodalan usahawan nasional berhad. Alright. So mana yang nak join ni bolehlah datang, tapi dia dekat Royal Chulang Hotel di Damansara. Okay. Satu orang satu bilik. Live masih ada lagi. Masih ada 12 orang, masih ada lagi 12 orang. Okey, dalam Zoom pun ada lagi beberapa orang. Jadi siapa yang ada dengar tadi, Tuan Kimi ada ajak kalau sesiapa yang nak join, apa tadi Tuan Kimi? Okey. Dia training under PUNB. Sorry, saya salah typo pula. Okey. Training ni nama dia Sales Skill Set Training. Alright. Macam mana training nak menjual, yang ini saya bawa my partner dan tim Fazmi Sani untuk collaborate dengan saya dalam program ni. Program ni adalah program kerajaan under PUNB. Tapi kerajaan akan bagi subsidi lah. Tiket dah hanya RM100 sahaja. Dan RM100 tu dah cover tiket training, hotel, makan apa semualah. And satu orang, satu peserta, satu bilik sebenarnya.
Cuma kalau macam anda kata you risau nak bawa I nak datang dengan Haskun lah, datanglah sebab katil biasanya Queen kalau tak silap. So selesa lah. Tapi kalau bawa dengan anak, makan dia breakfast je lah kalau tak silap. So RM100 siap dengan bilik hotel untuk seorang duduk. Berbalik tanya. Itu apa, training free, bayar bilik hotel aja tu. Free. Dia sebenarnya komitmen je. Hotel pun, hotel dekat Damansara pun ni berapa 450 satu malam. So ini mana yang balance ni, kalau you guys berminat boleh WhatsApp ni lah. Saya jemput lah mana yang berkesempatan ni. Alright. Ini mana-mana yang nak join seminar Tuan Kimi under PUNB, ada grant kerajaan, boleh PM Tuan Kimi, insyaAllah. Betul. Tuan Kimi berapa hari bulan Tuan Kimi? That one bulan 9. Jah berapa training tu berapa bulan? Kejap. Training tu pada 6 dan 7 hari bulan, Selasa dengan Rabu. 6 dan 7. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Alright. So, okey tuan, jemputlah datang sekali nanti. Itu nak jalan-jalan. Saya ada majlis tuan. Kena ada majlis. Okey. Ada saudara-saudara kahwin. Untunglah Nesnia. Right. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Tuan nanti beritahu saya lah untuk program tuan dan insyaAllah kita jumpa Puan Zarina. Okay. InsyaAllah. Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.